Pertama sekali, saya nak tentangkan tarifan ejen dan prinsipal. Berdasarkan Seksyen 135, seseorang ejen adalah seseorang yang diambil bekerja untuk membuat sesuatu tindakan bagi pihak seseorang dalam urusan dengan pihak ketiga. Seseorang yang untuknya tindakan itu dibuat atau yang diwakili demikian adalah dipanggil prinsipal. Terdapat terwujudkan dua kontrak, yaitu kontrak di antara prinsipal dan ejen, serta kontrak di antara prinsipal dan pihak ketiga. Keupayaan berkontrak. Berdasarkan Seksyen 136, seseorang yang berumur dewasa mengikut undang-undang yang mana ia terikat dan seseorang yang berakal sempurna boleh mengambil kerja seorang ejen. Berdasarkan Seksyen 137, ejen tidak perlu mempunyai keupayaan membuat kontrak di sisi undang-undang. Jenis-jenis prinsipal. Jenis prinsipal terbagi kepada tiga, yaitu prinsipal yang diberitahu, prinsipal yang tidak diberitahu, prinsipal yang dinamakan. Agensi secara ratifikasi adalah pengesahan atau penerimaan prinsipal terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan agensi tanpa arahan prinsipal ataupun jika telah diberi arahan, ejen telah melampaui kuasa yang diberi. Prasyarat ratifikasi antaranya termasuklah tiada prinsipal maka tiada ratifikasi yang boleh dibuat. Prinsipal hendaklah meratifikasikan kesemua perbuatan atas kontrak itu. Agensi secara keperluan. Prasyarat mestilah dalam hal keadaan di mana ejen itu tidak mungkin mendapatkan arahan daripada prinsipalnya. Tindakan ejen itu adalah perlu dalam hal-hal keadaan sedemikian bagi mengelakkan kerugian kepada prinsipalnya berkaitan dengan kepentingan yang berada dalam jagaannya. Kesan. Ejen berhak mendapatkan bayaran upah tambahan di atas usaha menyelamatkan harta prinsipal dan wujud kontrak di antara prinsipal dan pihak ketiga yang wujud melalui tindakan ejen kecemasan itu. Agensi secara nyata. Seksyen 140 menyatakan bahawa suatu kuasa adalah dikatakan nyata apabila diberi oleh perkataan-perkataan disebut atau bertulis. Agensi secara termaklum. Seksyen 140 menyatakan bahawa suatu kuasa adalah secara termaklum apabila diambil kesimpulan dari hal keadaan kes dan benda-benda yang disebut atau bertulis atau perjalanan biasa urusan boleh diambil kira hal keadaan kes tersebut. Sebagai contoh, hubungan suami isteri. Undang-undang membuat andaian wujudnya urgensi termaklum di antara suami dan isteri jika mereka tinggal bersama-sama. Si isteri mempunyai kuasa untuk membuat hutang atas nama suaminya dan pembelian barang-barang yang diperlu untuk kehidupan mereka. Suami akan terikat dengan hutang itu jika barang-barang yang dibelinya adalah keperluan dan sesuai dengan cara hidup mereka. Agensi secara termaklum. Kuasa lazim. Kadang-kala, pangkat atau kedudukan dalam suatu perniagaan akan memberi ukuran kepada ejen tentang kuasa lazim yang dimilikinya di bawah agensi secara termaklum. Saya akan menerangkan tentang tanggungjawab ejen pada prinsipal. Pertama sekali, seorang ejen perlulah mematuhi arahan yang diberikan oleh prinsipal. Mengikut Seksyen 164 Akta Kontrak 1950, seorang ejen terikat untuk menguruskan perniagaan bagi pihak prinsipal mengikut arahan yang diberikan oleh prinsipal. Namun, jika terdapat sebarang kerugian akibat daripada kecuaian ejen, maka ejen tersebut perlu membayar kepada prinsipal tersebut ganti rugi. Terusnya, ejen mestilah melakukan kerjanya menggunakan kemahiran dan kerajinan. Seksyen 165, seorang ejen hendaklah menguruskan perniagaannya itu menggunakan kemahirannya. Namun jika tiada kemahiran,
ejen tersebut hendaklah memberikan notis kepada prinsipal tentang kekurangan kemahirannya. Seksyen 165 juga, ejen perlulah membuat papasan kepada prinsipal akibat daripada kerugian kecuaiannya sendiri dalam bentuk wang, namun tidak bagi barang yang telah hilang maupun telah rosak. Mengikut Seksyen 166, ejen hendaklah mengemukakan akaun yang lengkap kepada prinsipal seperti penyata kewangan untuk mengetahui untung rugi perniagaan. Seterusnya, hak prinsipal. Prinsipal boleh menuntut untung rahsia daripada ejen. Menurut Seksyen 173, prinsipal boleh menolak dari membayar komisen atau saraan-saraan lain kepada ejen atas alasan salah laku. Prinsipal juga boleh memecat ejen dan pihak ketiga bagi mendapatkan ganti rugi bagi apa-apa kerugian yang ditanggungnya akibat dari membuat kontrak dengan pihak ketiga. Berikut merupakan contoh kes Mahesan lawan Malaysian Government Officers Cooperative Housing Ltd 1978. Perayu adalah seorang pengarah dan setiausaha syarikat responden. Syarikat responden telah membeli tanah pada harga RM944,000 daripada penjual yang terdahulu daripada itu telah membayar RM456,000. Perayu mengetahui tentang hal ini tetapi tidak memberitahunya kepada syarikat responden. Selepas penjualan itu sempurna, syarikat responden mengetahui tentang perkara tersebut dan tentang fakta bahawa perayu telah menerima RM122,000 sebagai rasuah atau komisen rahsia daripada penjual bagi penjualan tanah itu. Oleh itu, jawatan kuasa Majlis Privy memutuskan bahawa responden boleh menuntut sama ada rasuah itu ataupun jumlah kerugian sebenar yang dialaminya sebagai akibat membuat kontrak berkenaan. Jom kita saksikan video berikut. So, saya harap jelaslah pembicaraan kita sampai sini ya. Terima kasih sebab jadi ejen saya. Terima kasih Puan dan sama-sama. Sedap je popcorn ni, cuba try call. Oh, dia record. Assalamualaikum. Ni ejen yang jual popcorn kan? Saya nak pick up lah. Harga RM6 kan? Salam, ayah saya. Saya ada buat servis self pick up sekali. Dia harga RM6. Nanti cik tolong letakkan tempat dan masa untuk menjumpa. Terima kasih. Okey, baik cik. Ni cik ni ke? Ya, betul. Ni popcorn ni. Terima kasih. Ni RM6 ya? Terima kasih cik. Dah expire lah popcorn ni. Dah expire tak apa, saya buat aduk sekarang. Hello, ni HQ popcorn letup ke? Saya nak buat aduk kan? Saya punya popcorn dah expired. Dia kata saya nak minta refund balik. Hello cik. Oh ya ke? Saya minta maaf banyak-banyak bagi pihak saya cik. Nanti saya akan ambil tindakan dekat ejen saya. Apa-apa nanti saya akan kontak encik balik lah ya. Awak, kenapa saya dapat aduan daripada customer cakap awak ni bagi popcorn yang dah expired Ya Puan, memang salah saya Puan. Minta maaf. See you in court. Puan! Jangan lupa Puan! Baiklah, mahkamah memutuskan bahawa pihak pembelaan didapati bersalah dan perlu membayar pampasan di atas kerugian yang dialami oleh pihak pendakwa raya kerana kecuaian pihak pembelaan sendiri. Sidang bersurai. Terima kasih. Seterusnya ialah kewajipan ejen berhubung dengan prinsipal di bawah Seksyen 167. Kewajipan ejen untuk membayar jumlah wang yang diterima untuk prinsipal di bawah Seksyen 171. Seterusnya ialah hak ejen kepada retainer dari jumlah yang diterima atas akaun prinsipal di bawah Seksyen 170. Seterusnya ialah lien ejen atas harta prinsipal di bawah Seksyen 174. Seterusnya, ejen tidak berhak kepada saraan bagi perniagaan yang telah salah diuruskan di bawah Seksyen 173. Ejen juga tidak membiarkan kepentingan peribadinya berlawanan dengan tugasnya sebagai seorang ejen di bawah Seksyen 169. Ejen juga hendaklah tidak membuat untung rahsia, iaitu rasuah atau pembayaran komisen secara rahsia kepada ejen tanpa diketahui atau persetujuan prinsipalnya. Dan akhir sekali, prinsipal juga boleh menolak transaksi di bawah Seksyen 168. Seterusnya, kewajipan prinsipal kepada ejen berdasarkan Akta Kontrak 1950. Pertama sekali, Seksyen 172, prinsipal perlu membayar komisen atau saraan-saraan lain yang dipersetujui kepada ejen setelah selesai perlaksanaannya. Seterusnya, Seksyen 173, prinsipal tidak perlu membayar saraan kepada ejen yang melakukan salah laku. Selain itu, prinsipal tidak akan menyekat atau menghalang ejen dengan sengaja daripada mendapatkan komisen dengan mengupah ejen tambahan. Di samping itu, Seksyen 175, prinsipal akan melepaskan tanggungan ejen bagi tindakannya ketika menjalankan tugas seperti
terikat dengan menanggung rugi atas tindakan ejennya. Demikian itu, Seksyen 176, prinsipal akan melepaskan tanggungan ejen dari akibat tindakan yang dibuat dengan niat baik. Dalam pada itu, Seksyen 178, prinsipal perlu membayar pampasan kepada ejen kerana kecederaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang kemahiran dari pihak prinsipal. Dan akhir sekali, Seksyen 177, prinsipal tidak bertanggungjawab terhadap ejen yang melakukan jenayah. Subtopik terakhir, penamatan agensi. Terdapat dua cara penamatan agensi, iaitu melalui perbuatan pihak-pihak dan kuat kuasa undang-undang. Perbuatan pihak yang pertama ialah persetujuan bersama, iaitu apabila kedua-dua pihak bersetuju untuk menamatkan suatu agensi. Yang kedua, pembatalan kuasa oleh prinsipal. Prinsipal pada bila-bila masa boleh membatalkan suatu kuasa sebelum ia dijalankan. Jika tidak, kerugian yang ejen alami akan dibayar oleh prinsipal. Yang terakhir, penolakan agensi oleh ejen. Ejen mesti memberi sebab yang munasabah sebelum melepaskan perniagaan. Jika munasabah, ejen boleh meminta bayaran ganti rugi bagi perkhidmatan ataupun perbelanjaan sehingga tempoh penolakan agensi. Penamatan agensi melalui kuat kuasa undang-undang. Yang pertama, melalui pelaksanaan kontrak agensi. Yang kedua, apabila tempoh kontrak agensi tamat. Yang ketiga, kematian atau ketidaksempurnaan akal oleh prinsipal atau ejen. Yang keempat, kemuflisan prinsipal. Yang kelima, apabila sesuatu agensi menjadi tidak sah ataupun mustahil dilakukan.